tajuk kita ni kebangkitan Melayu berakhlak. Sebenarnya itulah kekuatan orang Melayu sebenarnya. Kerana kekuatan orang Melayu ni dia mempunyai adat dan istiadat, tetapi dia perlu adakan keimanan juga. Sebab kadang-kadang kalau orang Melayu ini dia beradat semata-mata, tetapi kalau tidak ada kekuatan iman di dalam, walaupun saya ni bukan orang yang layak nak bercakap macam ni, tetapi itu adalah pegangan. Kerana pegangan kita kena kembali juga kepada Allah. Walaupun kita bangga kita menjadi orang Melayu bersatu bangsa yang hebat. Saya tak tahulah kalau ada orang tak bangga jadi orang Melayu. Saya bangga kerana dilahirkan sebagai Melayu Islam. Saya bangga kerana Allah Ta'ala hidup-hidupnya kita dah jadi orang Melayu, kan? Sebab belum tentu lagi kita jadi bangsa-bangsa yang lain. Kita mempunyai ukhuwah dan persahabatan kita dalam saudara Islam kita yang kuat. Sebab tu orang Melayu ni jahat dia macam mana sekalipun, dia mesti akan kembali kepada rumah dia. Macam mana nakal sekalipun, dia mesti akan kembali. Dan dia sukar untuk bermusuh-musuhan di antara orang Melayu dan Melayu, melainkan ada perasaan dengki, khianat dan iri hati. Sebab itu saya sebenarnya lebih suka fokuskan kepada orang Melayu kena buang perasaan hasad. Hari ini kita kena rasa bahagia bila tengok kalau sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan yang sedang berjuang. Kita kena bangga, kena rasa bahagia, kena angkat. Kalau orang ni layak untuk menjadi contoh, menjadi moderator, kita angkat dia jadi moderator, raikan dia. Kalau dia layak menjadi panel, kita angkat dia untuk menjadi panel. Tak semestinya dalam semua program, dalam semua situasi kita nak jadi ketua. Sebab tu saya pernah bercakap, kita ni kalau pilih diri kita jadi ketua, sebab tu hidup kita ni jadi cacah marbar. Sebab kita yang nak angkat diri kita. Sebab itu kalau boleh kita nak kena tekankan, presiden ni bukan perkara penting. Dalam persatuan mana-mana pertubuhan, kalau ada presiden tu bukan perkara penting. Yang penting tu usaha kerja dalam persatuan itu. Itu penting. Sebab itu kalau pemimpin-pemimpin dalam persatuan ini kena selalu meraihkan, daripada timbalan pengurusi kepada setiausaha kerja, bendahari, sampailah AJK, sampailah kepada ahli. Mereka ini adalah harus diraihkan. Kadang-kadang bila kita tengok keadaan yang berlaku di negara kita ni, pertubuhan banyak, persatuan silat banyak, persatuan dalam parti pun banyak sangat. Tetapi kadang-kadang kita terlalu berpecah. Saya tidak tahu apa benda yang sebenarnya yang kita nak bawa sebenarnya kepada kepada orang Melayu Islam pada abad ini. Sebab kita ni alhamdulillah baru-baru ni kita bangkit dengan kerana adanya filem Mak Kilau. Bila filem Mak Kilau ni keluar ni, sebenarnya alhamdulillah saya tengok silat mula hari ni dah menjadi perhatian balik, dah menjadi keutamaan balik. Sebenarnya itulah penting. Sebab apa? Orang kita ni kadang-kadang silat malulah nak kena buka-buka bunga dan sebagainya. Itulah sebenarnya adat kita sebagai orang Melayu. Memang buka bunga tapi belum kena. Bunganya memang macam-macam bunga. Tapi kalau kena, tak belum tentu jadi bunga. Tak terbunga dah orang yang kena tu. Sebab itu jangan pandang rendah dengan remeh dengan silat ni. Dapat guru yang betul, guru yang betul-betul mengajar tasawuf, kan, betul-betul bawa kita kepada perbetulkan akidah ini. Sebenarnya silat ini adalah di mana kita ada adab yang sangat tinggi dalam silat. Sebab itu saya lebih suka fokuskan kepada orang-orang Melayu, orang Islam, anak-anak muda hari ini nak kena kembali kepada agama. Bila kita nak angkat martabat Melayu ni, mesti kena balik kepada agama. Kita lihat hari ini banyak orang anak-anak muda hari ini jauh daripada agama. Contohnya solat, perkara yang paling mudah. Solat ni perkara yang sangatlah simple, tapi sebahagian kecilnya anak-anak muda dia ambil mudah dalam solat. Dia kata solat ni bila perlu buatlah, bila rasa-rasa nak buat, kalau tak nak buat, tak nak buat. Ini prinsip hidup tidak ada. Jadi orang-orang muda nak kena betul, hidup kena ada prinsip. Sebab solat ni duduk dalam rukun Islam yang di mana perkara yang wajib. Bukannya kalau ada kewangan mampu baru boleh solat, tak ada. Mana-mana tempat pun kita nak solat boleh. Belakang ni ke, atas pentas ni ke, mana saja. Kita ni bukan duduk zaman perang waktu zaman Nabi SAW, yang di mana nak solat pun nak kena sembunyi-sembunyi. Hari ini kita solat ni boleh terbuka, kat mana pun kita boleh solat. Cuma tinggal lagi kita nak buat tak nak buat. Kerana inilah penyatuan sebenarnya. Penyatuan akan dibentuk apabila kita kembali kepada solat. Kalau hari ini kita dapat himpunkan program-program, pastikan kita hadirkan juga solat berjemaah. Program itu dipimpin oleh siapa-siapa imam lah yang layak untuk jadi imam, buat solat berjemaah. Kerana apa? Kerana itu kekuatan. Jadi tuan-tuan bayangkan kita nak buang perasaan hasad ni, nak buang perasaan iri hati ni, perasaan cemburu ni.
Sakit hati ni bukan mudah. Dia perlu bersihkan dalam hati. Kalau ada pimpinan-pimpinan dalam mana-mana persatuan yang ada dalam negara kita ni, dia punya pemimpin kena pastikan bawa anak-anak muda ini kepada perjuangan. Khusus nombor satu, solat dulu. Kenapa? Bila bawa pada solat, dia macam ni tau. Tadi katakanlah contoh nak kata orang, ataupun tadi rasanya macam nak mengata orang, tadi rasanya macam nak fitnah orang. Tapi bila tiba azan berkumandang tu, tiba-tiba dia punya bos lah, ataupun dia punya pemimpin, ataupun dia punya leader lah cakap, jom kita pergi solat. Jadi kadang-kadang dia mengubah tau. Daripada dia nak buat benda jahat, dia berubah, dia berfikir. Sebab itu kalau kita buat program yang hebat, besar-besar macam ni, macam mana sekalipun mesti ada slot solat berjemaah tu kena letak. Siapa nak bawa terpulang. Kerana apa? Itu je yang boleh menyatukan. Sebab kita pakailah tanjak macam mana tinggi pun, kita pakailah pakaian silat macam mana pun, baju Melayu sekali mana pun, tapi kalau pemimpin kita tidak bawa kepada agama, sukar untuk kita bersama. Saya lihat, saya pergi banyak tempat, banyak negeri saya pergi, orang yang bawa kepada agama ni berjaya. Biasanya saya tengok kalau ada maulid akbar yang dipimpin oleh ulama-ulama masyhur dekat negara kita ni, Syekh Abu Zaki ke, Abi Ali ke, Ustaz Wadi ke, apa semua, mereka ni bila bawa kepada solat berjemaah, saya nampak banyak orang lebih suka, cintakan kepada ni. Sebab apa tau? Sebab mereka ini bukan dipimpin oleh ulama semata-mata, tetapi dipimpin oleh Allah. Bila guru-guru agama ni berjaya bawa mereka pada agama, mereka buat kerana rela hati. Jadi kita tak nak persatuan-persatuan yang ada, pertubuhan-pertubuhan yang ada, kita buat, kita suruh anak buah kita buat kerja kerana paksaan. Solat contohnya, pergi angkat barang ni contohnya, benda yang beri arahan dengan orang yang bertindak kerana arahan yang dia dapat daripada roh dia tu, daripada diri dia tu lain. Sebab dia datang kerana agama. Saya yakin orang Islam kat negara kita, orang Melayu kita hebat. Orang Melayu satu bangsa yang hebat. Kita kena bangga. Macam mana orang Melayu hari ini berjaya disatukan pada hari ini adalah kerana sebuah filem seorang pejuang, iaitu almarhum Datuk Mat Kilau. Hanya kerana filem. Dan saya pernah bercakap pada ni pada tahun 2012, 2013 ketika saya di televisyen. Saya cakap di radio, saya kata kenapa produser-produser, pengarah-pengarah filem yang ada dalam negara kita ni tak buat cerita ni macam cerita tentang Iqman. Saya pernah cakap dulu. Kalau ingatlah, dia tidak ada sensor, dia tidak menceritakan tentang apa, dia cuma menceritakan bagaimana bangsa seorang guru bangkit dengan kungfu dengan bangsa dia. Bagaimana mereka berjuang melawan Jepun. Kenapa kita tak angkat pahlawan-pahlawan Melayu Islam seperti almarhum Datuk Mat Kilau tu, kalau Tok Bahaman, semua ni, orang-orang hebat ni, ada banyak lagi yang boleh diangkat, difilmkan. Mereka kata susah nak jual. Ada yang sebahagian kecil ni kata susah nak jual dan susah producer nak fund. Tapi hari ni berjaya. Nampak tak? Sebab kalau kita buat betul-betul kerana Allah. Dan saya tanya juga dengan Samsul. Saya tanya Samsul kenapa dapat spirit nak buat benda ni kan. Dapat idea. Dia kata sebab dia memang sebenarnya, orang cakaplah dia luaran macam mana, tapi hati dia kata jiwa dia Melayu Islam. Dia cakap dia nak menghasilkan karya yang di mana Islam tu dipandang hebat. Jadi sebab dia ada niat yang baik tu, akhirnya hari ni berhimpun kita. Di Kedah ni saya tak boleh nafikan dari dulu. Kedah ni satu tempat himpunan yang mana belum keluar filem lagi, memang himpunan silat ni memang menjadi prioriti. Kerana adat mereka tu tidak lari lagi. Yang agak lari ni macam saya lah di KL. Kan, saya di KL, daripada pakai kopiah, tak pakai kopiah ni. Tak, saya macam ni. Saya buka kopiah sebab apa tau? Sebab asyik jumpa orang panggil saya ustaz. Tapi saya tak start lagi. Jadi saya pun, bila orang jumpa je, ustaz. Kita baca doa pendek boleh lah. Doa panjang-panjang kan dia suruh baca kan, tak boleh nak baca. Jadi saya terpaksa buang songkok ni adalah kerana satu itu. Yang kedua pula, kadang-kadang kita adalah jumpa-jumpa dengan alung, jumpa dengan orang nakal, gangster, nipau orang sana sini pasal kamera. Kadang-kadang terbergaduh. Bila terbergaduh, pakai songkok, pakai serban, dah jadi image kepada Islam tu nampak buruk disebabkan saya. Jadi saya kata daripada saya jadi penunggang agama, baik saya buka serban saya. Tapi hakikatnya kita hidup menunggang agama ke? Sebenarnya hakikatnya memang kita penunggang agama. Kenapa? Kalau kita tak tunggang agama, tak bawa agama, kita nak pergi mana? Jadi sudah pasti dalam masyarakat umum ni mesti ada khilaf yang mereka buat. Ada yang kadang-kadang baiknya lebih, ada yang baik kurang lebih dekat sini, ada yang pemimpin kadang-kadang dia kurang dekat sini, dia lebih dekat sini. Jadi sebab itu kita ni jangan pandang kepada khilaf. Kalau kita nak menyatukan orang Islam, orang Melayu, tak boleh pandang semua ni. Kita kena cari titik persamaan. Kadang-kadang dia kurang kat situ, tetapi dia ada kelebihan dekat lain. Saya nak tanya ke tuan-tuan, kalaulah orang yang boleh bergaduh dengan alung, dengan toke-toke judi semua ni, boleh panggil Tok Imam? Boleh tak kita suruh Tok Imam, Tok Bilal pergi? Mestilah tak boleh. Kita kena panggil lah
orang yang jadi macam ni, badan sadar-sadar sikit pergi gaduh. Takkanlah nak suruh Tok Imam. Tok Imam tu kita bela lah dia, kita jagalah dia. Tok Imam lah bagi arahan, Tok Bilal lah bagi arahan. Ini kita pergi suruhnya Tok Imam pergi bergaduh. Memang tak lah. Sebab tu nak cari orang sempurna tak dapat. Kalau kita nak cari orang sempurna dalam perjuangan tak dapat. Sebab itu dalam konsep perjuangan Melayu Islam ini, sebenarnya kita buat perlahan-lahan dari mereka. Tapi dengan agama, bagaimana? Solat berjemaah. Habis solat berjemaah, buat sikit bacaan kasidah selawat 2-3 minit je. Kita baca sikit je. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya, ajak dia. Mula-mula daripada dia tak suka tu, dia jadi suka. Jadi lama-lama dia jadi macam jomlah buat. Rasa ada pengisian kat situ. Sebab itu jangan kita jadi orang eksklusif. Saya beritahu kepada semua pemimpin, jangan jadi eksklusif. Jadilah inklusif. Duduklah di bawah, boleh duduk dengan orang-orang biasa, boleh makan dekat atas dulang. Jangan lagi kita rasa kita hebat. Turun kereta nak orang sambut. Dah kereta tu kereta pinjam. Nanti tang mati nanti pakai kereta apa? Kereta keranda. Orang angkat. Kita takkan boleh pergi kubur seorang-seorang. Siapa yang boleh pergi kubur seorang-seorang? Angkat tangan. Tak ada lagi. Nanti saya mati jangan risau nak. Saya pergi kubur sendiri. Abang tunggu kat kubur je. Sebab itu apa yang tuan-tuan ada, apa yang kita ada, kalau kita ada pemandu hari ni, kita ada pembantu, kita ada kaki tangan, ini semua pinjaman saja. Kita mati kita tinggal. Jadi jangan kita duk heboh nak rasa diri kita terlalu hebat sampai kita rasa orang tegur tak boleh, orang nak nasihat tak boleh. Sebab itu nak bawa kepada kebangkitan bangsa Melayu berakhlak mulia ni. Kita nak orang yang dia lebih meraihkan orang. Pemimpin ni meraihkan orang. Jangan kata ni apa audiens ni berapa ratus orang. Contoh, dia bukan kira jumlah. Kadang-kadang saya nak cerita sikit kongsi kisah pada tahun 2017. Saya ada bagi satu talk program. Saya sebenarnya memang takut nak cakap pasal agama. Sebab saya tahu saya bukan ahli agama. Saya cuma aktivis. Jadi tapi saya pernah cakap sedikit pasal solat. Sikit je saya cakap pasal solat. Saya kata jom anak muda kita solat. Selepas 2 tahun 2019 saya pergi ke Batu Pahat. Saya berjumpa dengan Tuan Guru Syekh Abu Zaki. Ada majlis malam tu, penuh orang kat situ. Saya memang suka jumpa guru-guru ni ziarah. Sebab apa? Saya tahu kita banyak dosa, nak tumpang roh orang baik kan. Jadi pergi malam tu, tiba-tiba ada satu orang sapa saya. Dia peluk saya dari belakang sampai nangis. Kita ni bila orang menangis ni, kita tahulah kita bukan orang baik, kita pun ikut menangis lah. Apa yang dia nak raihkan kita sangat, padahal kita tak baik, dia nak raihkan kita. Jadi saya pun peluk dia. Saya peluk-peluk sekali. Dia kata, bang, sebab saya pernah tengok satu video abang, dia kata, abang pernah cakap pasal solat bang. Sekarang bang saya tak pernah tinggal solat berjemaah kat masjid bang. Setiap hari, dia kata. Dia pula dulu dia kata dia tak pernah solat. Hanya kerana video tu je. Hanya kerana video kita sentuh soal solat, pasti Allah bagi hidayah. Allah buka akan dia punya pintu qalbi. Jadi dia dapat tu, dia kata dia ambil betul-betul. Saya bila dengar 5 waktu solat berjemaah kat masjid, saya tak buat. Kita jaga solat berjemaah, tapi taklah semua kat masjid. Kita memang buat dengan staff, dengan keluarga sebagainya. Tapi dia jaga solat berjemaah di masjid 5 waktu. Dan sekarang ni bang, saya kerja rider je. Dulu dia kerja gaji besar, dia kerja rider. Saya tanya apa kerja rider? Dia kata sebab kerja rider dia ada masa untuk lari pergi ke masjid. Sampai macam tu sekali. Jadi waktu tu saya menangis. Saya sedih. Sebab apa saya sedih? Saya tengok kita ni jahat, kita ni bukan orang baik, tapi bila kita cakap, dia ambil tu, dia buat. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita semua pemimpin-pemimpin kita ni menjadi orang yang meraihkan orang. Tuan-tuan, kita jangan buat orang jauh dengan kita. Jangan buat orang jauh dengan kita. Jangan buat anak muda jauh dengan kita. Jangan buat anak muda benci dengan kita. Janganlah kita cakap nak bermegah-megah, nak tunjuk kita hebat, nak tunjuk kita ni ada kuasa, nak tunjuk kita ada harta, nak tunjuk kita ada pengikut. Ni nak pergi mana? Kalau tuan-tuan tengok arwah Abang Ali, saya cerita sedikit. Arwah Abang Ali tu waktu dia keluar daripada situ lah, saya tak mau sebut dah. Datang jumpa dengan saya waktu tu dalam keadaan yang di mana kita tahu dunia dia macam mana. Tapi tuan-tuan tengok tak macam mana dia pergi. Subhanallah, masya-Allah. Saya boleh katakan antara yang paling ramai saya pergi hadiri majlis pengubian ni, yang paling ramai lah tu. Saya rasa ribu orang datang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana penghijrahan dia itu rupanya dia buat betul sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dia nakkan kepada agama. Walaupun kita jangan cerita soal kisah silam hidup dia orang, nakal dia orang, itu semua kisah silam. Kalau kita tengok Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun macam mana kisah hidup dia. Tapi Allah persembahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? 2 kali Allah beritahu itu syurga milik Umar. Yang ni milik aku. Dengan harapan Nabi harap ni syurga ni cantiklah ni. Dengan harapan mungkin saya punya lah kot. Nabi kata Jibril, la Omar kata.